Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Pio Amin. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan bersama-sama mentadabbur ayat 11, 12 daripada surah An-Nisa. Yang mana hari ini saya bersama-sama dengan Quran Humairah, Quran Tegi. Jom sama-sama kita mentadabbur ayat 11 dan ayat 12 ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang pembahagian harta faraid. Faraid ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum faraid ni bukan hukum yang boleh kita buat main-main, bukan hukum yang boleh kita ubah-ubah. Sebab itu pada ayat ini Allah Ta'ala sebut di akhirnya, kata Allah, faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Faridah membawa dua maksud, iaitu yang pertama tentang kefarduan untuk kita mengikuti ketentuan hak-hak faraid. Yang disebutkan dalam Quran ini pada awal ini adalah hukum yang ketujuh dalam beberapa banyak hukum daripada mula Al-Baqarah dan Ali Imran, itu berkaitan dengan kefarduan pembagian harta. Yang kedua, maksud faridah ini bila dijamakkan, ia bermaksud dengan faraid, iaitu kefarduan-kefarduan yang ada pada ketentuan harta. Pada ayat 11 Allah Ta'ala nak menceritakan bagaimana si mati nanti apabila dia meninggal dunia, maka harta itu akan diberikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada ibu dan ayahnya. Sebab itu di sini Allah Ta'ala mulakan dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hafzil unsayain, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir ada beberapa bahagian. Yang pertama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita yusikumullah, perkataan yusi iaitu satu pesanan dan juga nasihat penting, membawa kepada wazan af'ala, iaitu pada perkataan yusikumullah itu perkataan awsa, iaitu membawa maksud satu hukum dan juga arahan yang tak selalu berlaku dan kita perlu ikut. Ini berbeza dengan ayat suci Al-Quran yang lain yang Allah Ta'ala menggunakan perkataan wasa, wazan fa'ala, iaitu selalu dan kerap berlaku. Jadi di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita hal faraid ataupun hukum-hukum faraid ni berlaku secara kadang-kadang saja dan hanya sekali saja pada pembagian hartanya. Dan di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kalau ada anak lelaki, maka anak lelaki akan dapat dua bahagian berbanding daripada anak perempuan yang dapat satu bahagian. Dari situ lagi kalau Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kalau ada anak-anak perempuan, ada anak lelaki, dan juga bagi mak dan ayah dan sebagainya. Dan di sini Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang-orang perempuan. Sebab di zaman jahiliah orang perempuan langsung tak mendapat hak pusaka. Di sini orang lelaki mendapat haknya, dan begitu juga orang perempuan mendapat 1/3, 2/3. Inilah ketentuan yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Dan kalau kita melihat pada ayat yang ke-12, di sini pula Allah Ta'ala nak menceritakan bagaimana kalau suami yang meninggal dunia akan meninggalkan isteri, berapa isteri dapat, dan kalau isteri meninggal dunia berapa pula suami dapat. Di sini juga ada ketentuan yang cukup menarik untuk kita lihat, bagaimana suami itu dia akan mendapat 1/2 daripada harta isteri kalaulah ketika itu isterinya meninggal dunia. Sebab apa? Ada hikmah yang besar. Contohnya kalau isteri itu meninggal di tempat keluarganya, meninggal dekat rumah keluarganya, maka mungkin harta itu disembunyikan dan tidak diberikan kepada suami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum faraid ini cukup cantik. Diberitahu berapa yang dapat 1/3, berapa yang dapat 1/6. Ini ketentuan matematik yang Allah Taala tentukan kepada kita, pecahan-pecahan dan bahagian-bahagian, supaya harta faraid ini tidaklah dirosakkan dan tidak ada orang yang menganiaya mereka yang mendapat dan layak mendapat hak faraid. Hari ini kadang-kadang kita tersembunyi ataupun kita rasa macam benda ni tak penting. Kita pun dah terlupa. Dan betul juga kata para ulama bahawa ilmu faraid adalah ilmu yang pertama sekali yang akan diangkat di akhir zaman ini. Bermakna ramai orang apabila tidak praktikan dan tidak belajar tentang ilmu faraid, maka ketika itu akan berlakulah penganiayaan harta ataupun kezaliman kepada orang-orang yang layak untuk mendapat harta tersebut. Tapi alhamdulillah hari ini banyak jabatan agama dan majlis agama sendiri yang menyediakan kalkulator faraid, dan kita hanya terus mengira berapa bahagian yang akan layak dapat kepada orang-orang yang disebutkan sebagai ashabul furud, iaitu orang yang layak mendapat faraid. Jadi kita kena faham kat sini, apabila kita meninggal dunia, maka duit yang ada pada si mati itu diuruskan untuk pengurusan jenazah, kemudian dibayarkan hutang, kemudian diuruskan dengan wasiat. Wasiat tak boleh lebih 1/3, kerana 1/3 saja yang ditentukan dalam syarak, dan seterusnya baki itulah dibahagikan kepada ashabul furud. Jadi ketentuannya cukup detail Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ke-11 dan 12 surah An-Nisa. Jadi terpulang kepada kita, kalau kita ikut, maka kita ikut apa yang Allah Ta'ala tentukan, dan kalau kita tolak, maka berdosa besar. Ini satu perkara yang melanggar hak Allah dan juga hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah kita telah menganiaya dan menzalimi manusia yang layak mendapat harta di dunia. Jadi insya-Allah itulah sama-sama kita bincangkan berkaitan dengan hukum faraid pada ayat ke-11 dan 12 surah An-Nisa. Jadi moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita, dan insya-Allah terus sampaikan dan kongsikan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.